Sihat ibu-ibu? Selamat Hari Raya. Boleh ke? Boleh sebut selamat Hari Raya lagi? Hari Raya. InsyaAllah. Ni kalau masyarakat Arab Nandan dengan Raya Haji ni dia lagi meriah. Kedai mamak pun kadang-kadang satu raya puasa tak tutup, tapi Raya Haji dia tutup. Okay? Ada kedai mamak yang sama negara Arab macam tu. Negara Arab. 1 bulan, kita 1 bulan. Betul, sampai awal Muharram. So insyaAllah hari ini kita akan masuk tentang solat musafir. Sebab kata Kak Ina lah kan, ibu selalu berjalan. Jadi insyaAllah boleh dipraktikkan. Dan juga kalau kita tak berjalan sekalipun, tapi mestilah kan kita akan berjalan sekali-sekali tu. InsyaAllah dia bukan dah orang kata nak, minta maaf lah nak terberak tu barulah cari kan. Masa tu nak ni barulah telefon. Lepas tu ustazah pula tak mengangkat kan. Mula nak marah ustazah kan. Ustazah ni kenapa tak balas mesej dia kan. Orang kata ilmu ni dia kena ada dululah. Dia kena ada dulu. Jadi bila kita perlukan ilmu tadi, kita ada jawapan yang meyakinkan. Ilmu ni datang dengan keyakinan. Dia bukan dah cakap boleh kod, ujung dia tu ada kod. Rasa macam betul. Ni bukan siakap 3 rasa kah? Ilmu di fiqh ni dia mesti datang dengan keyakinan. Orang kata bila dia tahu tu sah insyaAllah. Kita tahu boleh, tak boleh. Jadi insyaAllah kita akan bincangkan bersama tajuk ini, solat musafir, jamak dan qasar. Okey. Jadi kita mulakan dahulu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan merujuk daripada kitab Matan Zubad. Matan Zubad, satu kitab yang begitu ringkas ibu-ibu, yang hanya menggunakan 2 muka surat untuk menerangkan tentang sifat solat musafir. Sifat solat musafir. Ngetok kesiannya. Okey, insyaAllah. Bismillah. Okey, dipersilakan Ustaz untuk jadi pula yang Alamat al-qabul. Amal dah terima bila ada macam tu. Hilang ngantuk orang kau. Siapa yang berkata ngantuk tu? Macam Mi'ah Isnanwa Syarif. Okey, yang pertama ibu-ibu yang kita nak ketahui dahulu, solat musafir iaitu antara nama lain lah yang disebutkan untuk jamak dan qasar. Ada juga keadaan orang tu tak musafir. Maksudnya dia duduk dekat tempat mastautin. So ada 3 keadaan seseorang tu. Satu, dia mastautin. Mastautin iaitu tempat dia duduk lah. So dalam masa yang sama mesti ada satu tempat yang dia duduk. Yang kedua ialah apa nama? Saya pada sebelum musafir, mukim. Mukim ini yang dia pergi ibu-ibu lebih daripada 3 hari. Okey, mastautin tempat dia duduk. Mukim yang duduk lebih pada 3 hari. Yang ketiga musafir. Musafir ialah safar, atas perkataan safara, iaitu orang yang sedang travel, yang lebih perjalanannya daripada 2 marhalah, jauh lah maksudnya. Tapi yang ini dia tidak lebih daripada 3 hari duduk di tempat tersebut. Kalau dia duduk di tempat tersebut maka jadi mukim.
ataupun memang dia tak, memang rumah dia lah kan, memang tempat dia, maka dia jadi mastautin. Walaupun bab dia, nama bab itu adalah bab musafir, bab solat musafir, tapi terkadang ada jamak kasar kita boleh gunakan di tempat yang kita duduk. Antara sebabnya satu, hujan. Hujan. Yang kedua, boleh juga jadi kalau sebab sakit. Okey. Kalau malas tak boleh. Saya ni kan, ada tak yang mudah agama ni kan? Jamak. Jamak lah 5 waktu terus. Malam tu dia solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia kata, jadi sekurang-kurangnya saya solat. Ada orang yang tak solat langsung. Kau jangan ukur macam tu. So jadi insya-Allah kita akan belajar tentang solat musafir, ataupun lebih tepat lagi iaitu solat jamak qasar. Okay, dipersilakan Ustaz untuk kita punya matan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Babu salati al-musafir. Dengar suara tak? Gelas. Tak gelas. Pakai dulu. Macam aks. Susah kalau nak takhlak pada tu. قال الشيخ المؤلف نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب صلاة المسافر. رخص قصر 4 فرض أداء وفائت في سفر إن قصد. Dan diberi keringanan untuk mengqasarkan, iaitu memendekkan salat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Juga salat 4 rakaat yang diqada pada saat safar, iaitu pemergian. 16 فرسخا ذهابا في السفر المباح حتى آبا. Yang jaraknya mencapai 16 farsakh, perginya sahaja, bukan balik. Maksudnya one way lah, satu kali pergi tu 16 farsakh. Dalam safar yang mubah, iaitu safar yang bukan untuk maksiat, hingga dia kembali ke negeri batasan asalnya. وشرطه النية في الإحرام وترك ما خالف في الدوام. Syarat-syarat qasar adalah, yang pertama niat, iaitu ada niat mengqasarkan salat ketika takbiratul ihram, dan meninggalkan hal-hal yang berlawanan dengan berlawanan ataupun menyalahi dengan niat qasar tersebut selama ia dalam salatnya. وجاز أن يجمع بين العصرين في وقت إحدى ذينك العشاءين. Dan boleh menjamakkan, iaitu mengumpulkan solat zuhur dan asar di waktu salah satunya. Begitu juga maghrib dan isya. كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم. Sebagaimana boleh menjamakkan solat bagi orang yang muqim, iaitu orang yang tidak berpergian kerana hujan, akan tetapi harus dengan jamak takdim. إن أمطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية. Dengan syarat, jika hujan turun ketika memulai solat yang pertama hingga akhir solat pertama, dan terus turun hingga awal solat yang kedua. لمن يصلي مع جماعة إذا جاء من بعيد مسجدا نال الأذى. Bagi orang yang solat jamaah, bukan yang solat munfarid ataupun solat sendiri, jika dia datang ke masjid dari tempat yang jauh
yang mana jika dia pergi ke masjid dia akan mendapat kesulitan. وشرطه النية في الأولى وما رتب والولا وإن تيمما. Adapun syarat jamak takdim adalah niat jamak pada solat yang pertama dan berurutan, iaitu dan berkesinambungan walaupun ia solat dengan bertayamum. والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرفق للمعذور. Adapun pemilihan jamak takdim atau jamak takhir yang mana hendak dia lakukan maka tergantung kemudahan pada musafirannya. في مرض قول جلي وقوي اختاره حمد ويحيى النووي. Dalam masalah orang sakit ada pendapat yang jelas lagi kuat dan pendapat ini dipilih oleh Hamad Al-Khattabi dan Yahya An-Nawawi, iaitu yang dibolehkan menjamakkan salat bagi orang yang sakit berat. Ini bab salat musafir. Habis dah ibu-ibu. Faham? Ustaz janganlah gelak. Faham dah kan? Faham. Ada cerita pasal apa tu? Cerita pasal apa? Jamak qasar lah Ustazah. Jamak qasar lagi apa lagi? Syarat dia kan? Jamak takdim, jamak takhir. Okey. Lepas tu ada juga pasal jamak sakit. Betul. Tu yang kita sebut tadi kan, orang tu mukim tapi dia boleh jamak. Lepas tu pasal yang hujan tadi tu. Yang matar tu ada juga syarat-syarat yang macam mana orang boleh jamak di tempatnya. Lagi hujan lagi. Itulah semua. InsyaAllah kita akan bincang sedikit satu persatu. Fadal. Bab salati al-musafir. Bila umat Islam ada rukun Islam, dalam rukun Islam ada syarat as-salat. Setiap hari kita salat. Makna waktu kita nak fokus untuk buat ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk bersih kita, kalau ada dosa, kita nak hati kita dalam tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kadang-kadang bila kita musafir, ada banyak masalah tengah jalan. Banat, panas, kadang-kadang hujan. Ini zaman sekarang, macam zaman dulu tak ada kereta, tak ada kapal terbang kalau kita musafir. Mereka macam mana? Naik unta atau naik kuda, atau kedai botol. Itu untuk apa? Untuk musafir. Yani orang susah kalau nak salat jamaah, susah kalau kita lambat. Allah Subhanahu wa ta'ala beri nikmat. Satu nikmat nama ini rukhsah. Rukhsah bukan wajib. Ini ulama ada yang cakap muakkad, ada yang tak buat rukhsah, ada yang tak qasar. Sebab apa? Dia ada dalil khas untuk dia. Tetapi kita madhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i qal, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimahu. Allah suka orang yang ikut sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam walau buat salat rukhsah. Makna rukhsah, kalau dia salat 4 rakaat waktu dia musafir, sah atau salah? Betul. Tetapi apa? Berat untuk dia. Kenapa tak ikut rukhsah? Dah dalam Az-Zubat kata rukhisa qasru arba'in fardhan ada. Syarat salat yang ada qasar 4 rakaat. Bukan salat subuh, bukan salat maghrib. Kalau salat subuh dengan salat maghrib nak buat 1 rakaat dalam salat subuh, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh? Bagus. Salat maghrib ada 3 rakaat, betul tak? Kalau dia buat 1 rakaat setengah, boleh tak? Dan 1 rakaat setengah qasar, boleh tak? Tak boleh, tak sah. Sebab apa? Itu kita hamba ke Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dari tak syarat 4 fard, yang ada 4 rakaat, Ada 4 rakaat sahaja. sahaja. Fardhan ata wa fa'itin fi safarin inqasada. Syarat orang musafir, musafir mubah atau musafir wajib atau musafir yang baik, bukan musafir yang ada maksiyah. Boleh dia buat qasar tak? Tak boleh. Dia satu angkat kaki, lepas tu letak kaki, ada satu dosa. Bila ni dia nak buat dosa, lepas tu dia terus musafir, ini semua jalan yang dia buat dapat dosa. Mungkin dia sampai sana, kalau dia nak buat qasar, Allah tak terima. Dulu bersih dalam hati, niat macam mana nak buat. Ini ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk orang atau untuk manusia. Tak, ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makna Allah suci, suka orang yang buat ibadah yang ikhlas ke Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fa'itan fi safarin in qasada. Kalau ada salah dia lupa waktu muqim, dia lupa tak salat zuhur atau tak salat asar, bila dia musafir baru ingat, Allahu Akbar, saya lupa tak salat semalam, tak salat zuhur. Macam mana nak buat serendah tinggal jalan dan musafir? Hari ini ada salah yang semalam saya tak ganti, hari ini macam mana nak buat? Boleh buat qasar 2 rakaat, 2 rakaat. Syahil awal bait al-awwal. لا أنا بيت الثاني على طول. Bait al-thani. أنت واحد Okey. Okey, setakat ni dapat dah ibu-ibu ya? Iaitu mesti syaratnya solat itu adalah solat yang 4 rakaat. So jangan buat 4 yang boleh juga. Jangan buat pada solat yang bukan 4 rakaat. Okey, insya-Allah. So saya nak masuk kepada yang kedua. Syarat musafir itu berapa banyak ataupun berapa jauh perjalanannya? 16 farsakhan, iaitu bersamaan dengan 2 marhalah. Farsakh pun tak faham, marhalah pun tak faham. Itu zaman dulu, dulu kan. Ni kiraan zaman dulu lah, kiraan zaman dulu. Dia tak sama dengan kiraan kita. Maka kita tukarkanlah ibu-ibu kepada kilometer. Jadi kilometer ni dia lebih kurang dalam 82. Ada yang kata 86 kilometer. Kalau kita ambil senangnya ibu-ibu, cukup 90 tu rasa lega sikit kan. Dia lebih lah. Okey. So jadi apabila kita sampai sahaja satu perjalanan yang lebih daripada 86 ataupun 90 kilometer, barulah valid untuk kita solat jamak qasar. Okey. Kalau kita di Ceras ni ibu-ibu nak pergi ke mana sampai 90 km? Melaka lah ya. Melaka lah. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan boleh juga, tapi Negeri Sembilan dah dalam lah. Kalau setakat pergi nilai tu, nilai tak sampai. Ataupun Port Dickson sampai kot, sebab Port Dickson dah masuk dalam. Port Dickson sampai. Dia kalau ikut jam tu ibu-ibu lebih kurang mesti lebih pada sejam lah. 1 jam lebih, 1 jam suku. Kalau 1 jam setengah tu insya-Allah sampai dah. Kalau kami pergi ke utara, ke Kuala Kubu Baru, ataupun ke Kuala Kubu Baru, masa tu ingatkan mula-mula kira-kira ingatkan Ustazah Zawiyah dia pergi daripada Subang. Kita berceras kan, Subang ingatkan tak lepas. Lepas tu kira-kira lepas. Sebab dia ikut dia punya yang highway tu. Kalau ikut jalan kampung mungkin dia terus sampai. Kalau highway dia macam terlanjak, patah-patah balik. Jadi yang itu lepas. So Zawiyah pun dapat juga jamak qasar. Masa tu kami program, orang kata back to back lah program ni kan. Jadi dapat jamak qasar tu, orang kata tak kelam kabut sangat lah dengan keadaan Zawiyah tu berkursi roda kan. Ala kulihal ibu-ibu, kita tengok dia punya KM dia tu, maksudnya dia nak agak jauh, barulah nama musafir, travel.
Kalau setakat kita ni pergi Sogo ibu-ibu, Ustazah, saya jalan kat dalam ni lebih 60 km. Dia pusai ibu-ibu dalam mall tu. Itu tak kira. Okey. So, yang perjalanan tadi dia kata apa? Zahaban, iaitu satu hala. Bukan 90 tu 2 hala. Maksudnya pergi balik 90. Oh, ngelak tu. Sebab kalau tidak jadi perjalanan 45 km je lah kan. Tak. Sekali pergi tu 90 km. Ya. So kita tak kira lah perjalanan tu perjalanan bagaimana sekalipun, sama ada dia naik kenderaan ke, dia jalan kaki ke, dia naik kapal terbang ke, kita kira jarak. Jarak daripada point pergi tadi tu kepada point balik tu iaitu 90 km. Dan ada 3 lah, setakat ni kita dah dapat 3. Yang pertama tadi jenis solat, solat yang boleh dijamakkan, iaitu solat yang boleh diqasarkan adalah solat 4 rakaat. Lepas tu perjalanan tu sendiri mesti lebih 90 km. Dan yang ketiga, iaitu safar tadi tu adalah perjalanan yang harus. Ustaz dah sentuh sikit tadi, perjalanan yang harus, mubah. Kalau perjalanan itu kerana maksiat, saya ambil contoh senanglah ibu-ibu. Zaman lah ni, budak-budak datang daripada Kelantan, datang pada Terengganu ke KL, ke Bukit Jalil sebab nak tengok konsert. Apa pandangan nenek-nenek sekalian? Kan? Tengok konsert pula tu, konsert pakai seluar macam ni. Dia punya kain di bawah sikit je pada tut macam tu. Kan, dia kata kinja-kinja campur lelaki perempuan ibu-ibu. Tengok bola, macam mana tengok bola? Jadi ada orang kata macam ni lah, tukarlah niat tu kan, buat-buatlah untuk sebenarnya pergi tu nak ziarah. Nak berjalan okey. Kak Ina bawa pergi jalan kan, pergi jalan okey. Kalau katalah kita tak ada niat nak ziarah ke orang sakit ke apa ibu-ibu, tapi niat nak berjalan pun mubah. Sebab Allah kata fasiru fil ard, jalanlah kalian di muka bumi Allah ni, fanzuru, dan kalian akan lihat, akan tengok apa yang Allah ciptakan dengan cantik, yang Allah berikan nikmat kepada alam ini. Kadang-kadang bumi yang lain nikmatnya berbeza, so kita kata Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, itu boleh. Tapi kalau memang dah niat itu kerana perkara-perkara yang maksiat, berlaku dekat sana pencampuran, kelalaian, lalai, leka ibu-ibu yang Allah suruh buat, tapi sebaliknya kita tinggal pula, maka tujuan itu adalah tujuan yang tak betul dah, maka tak boleh nak musafir ataupun tak boleh nak jamak dan qasar. Okey, hatta aba, sehingga dia balik ke negeri perbatas, negeri dia, maksudnya pergi tak boleh jamak qasar, balik pun tak boleh jamak qasar. Okey, kerana apa? Tujuan pemusafiran yang tadi adalah suatu perkara yang dosa dan maksiat. Baik, ini satu tujuan. Tujuan tu maksudnya dah kita panggil, dah bulat suara dah nak pergi kerana apa. Ada orang dia pergi ke Thailand, pergi ke Thailand, dia pergi konon-kononnya ibu-ibu, bukan konon-konon lah, memang betul lah nak berjalan, nak makan pulut apa tu, mangga pulut, pulut mangga ibu-ibu, pergi sana. Tapi dah pergi kat sana ibu-ibu, ada pula ayam, tahu ayam? Ayam, bukan ayam orang. Bukan ayam orang. Ada orang kata, ayam apa Ustazah? Apa? Kapau ke apa kan? Bukan. Ni ayam orang. Tengok itu ibu-ibu, bolehlah kot kan. Ini tak ada majlis agama kat sana kan. Jadinya dia pun buat maksiat. Lepas tu dia pun taubat ibu-ibu. Dia taubat. Boleh tak dia balik tu dia jamak qasar? Sebab dia bertaubat dah ya. Okey, dia nampak ada beza ni ibu-ibu. Satu, dia bermusafir kerana maksiat, dan dia bermusafir kerana pulut mangga, tapi terbuat maksiat di dalam permusafiran. Bukan musafir li maksiat, tapi yaf'al maksiat fil musafir. Ada beza.
Jadi para ulama bezakan perkara tersebut. Kalau ya sebab manusia ni ada yang terleka, terlalai, ibu-ibu, lemah iman dan sebagainya, akhirnya dia buat maksiat dan dia terlupa ataupun dia bertaubat semula ibu-ibu, maka yang tadi itu dia punya jamak qasar valid. Yang dia buat maksiat tadi tu dalam pemusafiran dia, tapi bukan tujuan dia untuk cari ayam. Bukan tujuan dia yang utama untuk cari ayam, tak ada, tak terfikir langsung. Yang dipikir pasal makan je ibu-ibu kan. Tapi sebab dah tengok pula nampak peluang dan sebagainya, dia buat ibu-ibu, maka dia balik tadi, dia taubat kepada Allah, dia boleh dapat jamak qasar lagi. Boleh. Okey, sebab dia bukan tu tujuan dia. Baik. Itu yang kedua. Okey, kita masuk kepada yang ketiga. Seterusnya yang keempat, wa syartuhun niyatu. Sila Ustaz. Wa syartuhun niyatu fil ihrami wa tarku ma khalafa fid dawami. Suara saya ada ansur. Dia macam tak puas kalau tak dengar, tak pakai itu. Syarat orang yang buat qasar bila waktu musafir atau waktu takbiratul ihram. Waktu takbiratul ihram, niat. Bila kita musafir, mungkin niat ada sebelum kita naik kereta. Pergi macam Qadah. Ni ada sekarang. Pukul berapa? Pukul 9.30. Ni ada. Kalau kita niat sekarang, boleh tak untuk salat qasar atau jama'? Boleh tak? Tak boleh. Kita niat musafir saja, baca doa safar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Baca doa safar dan makan, minum, terus bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Bila ada waktu salat, masuk waktu salat zuhur dan asar, ada RNR tengah jalan, kita boleh turun wudu, baru kita niat sebelum takbiratul ihram, nawaitu usalli 2 rakaat atau 4 rakaat, jam' atau tak jam'? Jam'. Ada jam' taqdim, ada jam' ta'khir. Jam' taqdim, waktu kita baca lafaz niyah, kita boleh bagi tahu salat jam' taqdim, nawaitu usalli fardhu dhuhr 2 rakaat, Allahu akbar. Lepas tu terus bila dah salam, bangun, nawaitu usalli fardhu asr 2 rakaat, jam' taqdim. Jam' takdim. Ini waktu zuhur. Kalau kita lambat, nanti sekejap, ada lagi sedikit, kita dah jumpa RNR sampai dah masuk salat asar. Dah masuk salat asar. Ini nama jam' ta'khir. Makna kita waktu lafaz niyah, nawaitu usalli fardhu dhuhr 2 rakaat, jam' ta'khir. Muqaddiman ilaihi salat al-asr. Tapi salat al-asr, nawaitu usalli 2 rakaat salat al-asr. Taqdim atau ta'khir? Tak, dalam waktu dia. Dalam waktu dia. Ini beza jam' taqdim dan jam' ta'khir. Tetapi bila an-niyah, waktu takbiratul ihram, bukan waktu kita musafir atau waktu kita naik kereta. Waktu takbiratul ihram, kita lafaz niyah untuk salat jama' dan qasar. Qal wa syartuhu niyyatu fil ihram wa tarku ma khalafa fid dawam. Yani waktu kita muqim, kita tak boleh buat jama', kita tak boleh buat qasar. Sebab apa? Kita muqim dalam kampung. Kita hidup sini, dah waktu salat zuhur kita ada sini, waktu salat asar ada sini, tidur sini, makan sini, kerja sini. Jika KL, macam mana nak buat jam' dengan qasar? Itu wa tarku ma khalafa fid dawam. Apa kita buat sentiasa, waktu kita musafir ada syarat lain. Ada syarat lain. Okey. Saya layan. Kata pun tak nak ambil dulu. Okey.
Seterusnya, wajaza an yajma'a bainal asraini fi waqti ihda daini kal isya'aini. Baik. Dan diharuskan untuk menjamakkan zuhur dan asar, maghrib dan isya. Okay. Boleh tak kalau kita nak jamak asar dengan maghrib? Tak boleh. Kalau orang tak ada ilmu, ibu-ibu, jamaklah, kan dah nama jamak. Nama kan himpun kan duduk sebelah-sebelah tu, bukannya berasingan. Tak boleh. Dia kena solat siang, ya. Asraini, zuhur dan asar boleh dijamak. Dan solat malam, maghrib dan isya. Subuh minta maaf. Saya nak jamak lah subuh sebab penat berjalan kan. Nak jamak dengan apa? Nanti zuhur kan. Yang itu bukan jamak qasar. Jadi walaupun pada bahasanya sama, tetapi pada istilahnya tidak. Ini istilah jamak tadi hanya bersamaan dengan zuhur dan asar, dan malam pula maghrib dan isya. Itu kita sudah ketahui dan itulah yang kita amalkan. Saya terus saya teruskan ya. Kama yajuzu jam'u lil muqim lil matari lakin ma'at taqdim. Baik, yang ini kita sentuh tadi untuk orang yang keluar daripada kaedah jamak qasar, biasanya musafir. Tapi ada keadaan kita boleh jamak, iaitu pada keadaan lil matar, iaitu kerana hujan. Baik. Tetapi untuk hujan ni hanya dibolehkan untuk jamak takdim sahaja. Jamak takdim sahaja. Kita ambil lah zuhur dengan asar. So tak boleh untuk kerana hujan jamak takhir. Sebab kan kita sembahyang zuhur tadi, kita tak tahu adakah hujan tu sampai ke asar ataupun tak. Maka zuhur kita kena pergi dulu. Dan pergi ni beredah hujan, jauh pula tu. Okey. Bila kita jauh, berlaku dengan kehujanan, dengan mungkin berlaku lecak, becak, mungkin jatuh naik motor tu 2-3 kali dah. Jalan pula JKR tak betul kan. Banyak pula dia punya lubang-lubang dia. Akhirnya ibu-ibu, kita susah payah nak sampai ke masjid. Sampai masjid lencun dah. Okay? Takkan kita nak menghadap lagi benda yang sampai nanti asar, sebab mungkin ujian akan sampai ke petang. Ya? Dan jadi waktu kita sembahyang zuhur tadi, ibu-ibu bila tengok lebat hujan ni macam ni, gaya ni memang kalau tempuh lagi waktu asar ni jadi musyaqqah, jadi suatu yang susah payah. Maka dibolehkan untuk kita solat zuhur dan kemudian sekalilah dengan imam, tak boleh kita sembahyang sendiri. Maksud kalau yang jamak kerana hujan ini hanya terpakai untuk sembahyang berjamaah. Nampak tak ibu-ibu? Betapa digalakkan solat berjamaah itu sampai macam tu sekali. Ya? Sampai dibolehkan untuk jamak takdim. Kerana apa? Pahala berjamaah itu sangat jauh bezanya berbanding dengan solat sendirian. Ya? Jadi kat situ kelebihan berjamaah sehingga dibolehkan dapat walaupun mungkin, tapi solat jamak takdim untuk hujan. In amtarat inda ibtida'il badiyah, dengan syarat hujan itu turun ketika memulai solat yang pertama. Maksudnya daripada kita berlaku solat yang pertama itu dah mula hujan. Kalau belum hujan lagi, tak boleh kita nak jamak takdim. Tapi maksud dah lebat ibu-ibu, dan kita dengan takbir-takbiran tu dah berdentum-dentum dah langit. Jadi habis solat, kita pun cakap dengan jamaah, kita solat jamak takdim. Terus dia punya asar tadi kita bawa ke zuhur. Hingga solat pertama dan terus turun hingga awal solat kedua. Tiba-tiba 2 rakaat zuhur dah berhenti dah. Tadi niat dah. Niat kalau hujan macam ni kita jamak ni, jamak takdim. Tiba-tiba berhenti, elok je kan. Dah tak ada dah hujan. Boleh tak jamak takdim? Boleh? Tak boleh. Maksud dia hujan mesti daripada awal solat pertama zuhur
sampailah nak solat yang kedua. Dah bagi salam, ya? Kita dah buat zuhur takdim. Dah buat kita dah buat zuhur tu, kita dah niat dah buat takdim. Niat buat takdim tapi tamam. Kita solat dalam keadaan kita sempurna ibu-ibu, 4 rakaat. Tapi jamak sahaja. Jamak takdim. Lepas tu kita pun dah bagi salam ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, masih lagi hujan. Jadi boleh imam kata kita akan bangun terus untuk solat asar. Kita bawa awal ke dalam zuhur. Sebab apa? Sebab masih lagi hujan, masih lebat lagi. Ni gaya ni memang panjang hujan ni. Okey? Masih musim hujan. Walam yusalli liman yusalli ma' jama'ati idza jaa min ba'id. Tu dia kata apa? Bagi orang yang solat berjamaah, tak boleh tadi dia nak jamak takdim, dia solat seorang-seorang kat rumah. Yang ni tak boleh. Sebab bersolat jamaah ini ibu-ibu, dia adalah satu tuntutan fardu kifayah. Untuk satu tempat tu, dalam satu residensi ataupun dalam satu taman, satu kampung, mesti ada dilaksanakan solat berjamaah. Okay? Kalau tidak, satu kampung semua berdosa. Alhamdulillah. Dekat blok-blok sini semua ada kan? 2-3 blok ada satu surau. Betul tak? Kesetiaan. Kawasan sini je ada 2. Subhanallah. Ini semua terima kasihlah pakcik-pakcik yang solat, haji-haji yang solat. Kalau tidak, kita berdosa belaka. Sebab mesti kena ada solat berjemaah yang ditunaikan pada setiap waktu solat. Maka yang itu adalah tuntutan. Maka apabila hujan berlaku ibu-ibu, mungkin dia orang jauh. Kan dia katakan ma' jama'ati idza ja'a min ba'id. Dia datang pula jauh ibu-ibu. Kena menempuh mungkinlah kita panggil jalan-jalan yang susah, jalan yang kita panggil tak selamat, ya. Melainkan kalau keadaan semua tak kita panggil okey kan. Lepas tu setiap daripada rumah tu semua ada susu gajah. Semua ada susu gajah sampai ke masjid. Payah, itu senanglah ibu-ibu kan. Tapi ni tak. Ni di dalam keadaan jauh menempuh satu jalan. Maka ja'a min ba'id masjidan, dia datang daripada jauh untuk sembahyang ke masjid, nalal adha, maka dia akan mendapat kesulitan, ya. Mungkin jatuh, mungkin becak, mungkin basah, macam-macam yang berlaku. Maka dibolehkan untuk solat berjamaah, iaitu jamak takdim. Mesti dengan keadaan berjamaah, jamak takdim. Okey, saya bagi pada Ustaz wasyartun niyah. Lepas tu kejap lagi kita nak masuk soalan jawab. Soal jawab boleh ibu-ibu ya? Kita kejap je ni. وشرطها النية في الأولى وما رتب والولا وإن تيمما. شرط الجمع للمقيم, orang yang ahli kampung, yang duduk dalam kampung. Apa syarat dia? Niyah waktu takbiratul ihram, salah yang pertama, maghrib dan isya. Contoh, baru sampai di masjid sebelum maghrib macam pukul 7. Lepas tu rahmat Allah lebih di hujan sampai tak nampak jalan. Dah takbiratul ihram ikut imam. هذا ليس من التعليق مع المطر، هذا يرجع إلى شرط جمع التقديم. أيوه. لا ليس من التعليق مع المطر. أوكي. وشرطه النية في الأولى وما رتب والولاء وإن تيمم. شرط وضوء atau juga tayamum. Kadang-kadang orang faqid at-tahurain salat, faqid at-tahurain, yakni macam tak ada hujan, tak ada air, tak ada apa-apa. Macam mana nak buat? Boleh jamak dan qasar atau tidak? Atau tak boleh? Bila ada tayamum juga niyah sama waktu ada wudu, waktu ada air. Wal jam'u bil taqdimi wat ta'khiri bihasab al arfaqi lil ma'dhuri. Syart jam' taqdim salat zuhur, salat asar, waktu salat zuhur.
atau jamak takhir salat zuhur waktu salat asar, juga salat isya waktu salat maghrib, ini jamak taqdim. Waktu salat jamak takhir maghrib waktu salat isya. Bihasab al-arfaqi lil ma'dhuri, orang sakit, kadang-kadang orang susah pergi tinggal jalan atau ada masalah atau sakit. Fi maradin, syarat al-'udhr ikut marad, syarat uzur orang sakit. Qaulun jaliyun, yani dah nampak orang ini sakit, mungkin dia kaki sakit atau kaki dah potong atau tak boleh lari atau ada yani zahir dah nampak macam ada report untuk dia orang sakit tak boleh jalan. Qaulun jaliyun wa qawi, hujjah qawiyah, bukan hujjah yang biasa. Dia cakap saya demam apa, dia malas, bukan demam, dia malas tak nak pergi masjid. Alhamdulillah saya demam, tak boleh ini. Jadi kita nampak ada hujjah qawiyah. Ini dua ulama yang kata ikhtarahu Hamdun Ahmad Al-Khattab wa Yahya An-Nawawi, semua ulama Syafi'iyah. Semua ulama Syafi'iyah yang kata syarat al-udhur kun wadih, kuat, bukan uzur uzur biasa. Kadang-kadang mungkin orang malas, kadang-kadang orang macam sibuk, kadang-kadang orang ini tak hujjah. Hujjah kita nampak dia mungkin tak ada satu kaki dah potong atau dia sakit, yani dah tua, orang tua sangat macam tu. Hadi al-hujjah. Tutup soalan. Soalan. Okey, saya ringkas sedikit. Tadi Ustaz ada sebut tentang wasyartuhu niyyatu fil ula. Jadi syarat kalau kita nak jamak, mesti kita niatkan jamak itu pada solat yang pertama. Contoh kita nak jamak takdim. Jamak takdim zuhur asar. Jadi zuhur tu kita dah niat jamak dah. Okey. So usalli fardhu zuhri jami'an taqdim ma'al jam'at taqdim ma'al asri. Kalau kita nak qasar, baru kita qasar qasran raka'ataini lillahi ta'ala. Dia boleh juga ibu-ibu kita buat jamak saja tapi kita tak qasar, ataupun jamak dan qasar. Contoh, kita sampai dekat masjid, misalnya kata ibu-ibu sampai dekat masjid Ustaz Firdaus, masjid apa? Bukhari kan? Masjid Bukhari kan? Sampai sana orang memang nak sembahyang zuhur. Kita mesti nak solat, pahala solat jemaah kan? Okay. Tapi kita musafir. So apa yang kita perlu buat ibu-ibu? Kita solat belakang imam, ikut imam. Usalli fardhu zuhri jami'an taqdiman, jamak taqdim ma'al asri arba'a raka'atin ma'muman. Kita masukkan jamak tapi kita nak tamam, kita nak 4 rakaat, kita tak nak qasar. Sebab apa? Tak ikut imam. Ma'muman lillahi ta'ala. Kita pun solat dengan jemaah dekat Masjid Bukhari 4 rakaat. Habis 4 rakaat ibu-ibu, orang pun zikir kan, kita pergi belakang. Kita pergi belakang, kita naik balik untuk solat asar. Dan asar kita nak buat qasar. Usalli fardal asri raka'ataini jam'an taqdiman ma'al asri az-zuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Boleh tak? Boleh. Cun melecun. Dapat pahala jamaah, dapat hadiah daripada Allah, ya. Kita dapat menggabungkan, Masya Allah, ibu-ibu, satu perkara yang sangat-sangat cantik untuk kita amalkan. Jadi kita niat pada solat yang pertama. Wama rutiba. Apa maksud wama rutiba ibu-ibu? Iaitu solat mengikut seperti susunan aturan solat-solat itu. Kita solat subuh datang dulu, kemudian solat zuhur, kemudian solat asar, maghrib dan isya.
Baik, kita ambil ibu-ibu, kita nak berhenti tu kita tak jumpa, ataupun kita kata tak apalah, kita jalan dulu jam ni, selagi mana kita boleh potong-potong kereta yang ada, kita nanti jamak takhir. Baik, ibu-ibu nak sembahyang asar jamak takhir, ibu-ibu solat asar dulu ke solat zuhur dulu? Okey, kita buat undian. Siapa yang kalau jamak takhir, dia solat asar dulu, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okey. 21 tengok semua menang 21 untuk siapa yang solat asar dulu. Jamak takhir siapa yang solat zuhur dulu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah, terima kasih. So 6 versus 21. Siapa menang? Macam itu kita orang menang saja. Asal dulu sebab bawa ramai kan. Okey ibu-ibu, dua-dua sah, jangan risau, kedua-duanya sah. Cantiknya adalah solat zuhur dulu. Yang 6 orang tadi tu zuhur dulu, itu cantik, itu sunat. Tapi siapa solat asar dulu, sah tak? Sah. Cuma cantiknya rutiba. Rutiba iaitu mengikut tertib fardu. Siapa datang dulu? Kita bukan solat qada. Biasa kita sembahyang asar dulu sebab kita rasa seolah-olah zuhur tadi tu macam qada. Tapi sebenarnya kita telah angkat, kita telah himpunkan untuk kita jamak di dalam waktu yang kedua, iaitu waktu asar. Maka dia punya tertib dia adalah zuhur dulu baru asar. Jadi kadang-kadang ramai yang confuse. Kalau jamak takdim tak ada confuse. Jamak takdim memang dia akan sembahyang zuhur dulu. Kalau jamak takdim maghrib dan isyak, dia akan sembahyang maghrib dulu. Tapi bila jamak takhir, kat situ dia akan tukar pula dia punya susunan tu. Sembahyang isyak dulu baru sembahyang maghrib. Sedangkan maghrib bukan qada. Maghrib adalah jamak yang diangkat bersama dengan waktu yang kedua. Okey, itu jelas ibu-ibu. Lepas ni kalau nak pergi, tak payah gaduh-gaduh je lah kan. Sah, tak apa awak nak buat pun, janganlah sampai gaduh kan. Kata, kalau ni semua tak sah ni sembahyang asar dulu ni kan. Bukan sah. Tapi kalau nak cantik, sembahyang zuhur dulu. Okey, zuhur dulu baru asar. Seterusnya, walwila maksudnya selepas buat zuhur terus asar. Jangan nimbang. Kau tadi beli apa kan? Kita ni kan sambil-sambil menyelam minum air kan? Sambil-sambil berjalan, tapi belanja tu boleh tahan juga kan? Kau beli tak tadi tu? Murah tau. You ke? Aku beli benda kau lah kan? Dia menimbang pula antara zuhur dengan asar. Sah tapi tidak sunat. Tidak afdal. Afdalnya sebab namanya dijamakkan, dihimpunkan. Jadi hilangkan daripadanya apa sahaja yang memutuskan solat itu, dengan bercakap yang sia-sia, dengan kita mengangkat panggilan seolah-olah macam kita dalam solat yang sama sebab kita telah gabungkan. Okey, so letak tepi. Tetapi ibu-ibu, kalau kita buat benda yang sepatutnya kita buat, misalnya kata ada sunat-sunat di antara solat dengan solat, contoh dia iqamah, boleh tak? Boleh. Ada orang yang dia kencing tak tos. Dia punya solat dia hanya sah, wuduknya hanya sah untuk 1 rakaat sahaja, 1 fardu sahaja. Maka bila dia nak solat asar, dia wajib ambil wuduk balik walaupun dia nak jamak asar. So dia kena keluar, ambil wuduk, dan dia dah wuduk balik, dia masuk balik sembahyang dia ibu-ibu. Yang itu tidak dinamakan tidak mualah. Dia adalah mualah. Sebab apa? Dia tidak selari dengan perkara yang luar, iaitu perkara yang wajib untuk dia lakukan. Okey, ini bagi orang yang daimul hadas ataupun sentiasa berhadas. Sama ada nak jamak takhir ataupun jamak takhir takdim, ibu-ibu sama dia punya percentage dia. Ada orang kata macam rasa bersalah lah nak jamak takhir, contoh kan, afdalnya jamak takdim. Tak, dia kata apa? Sama, bihasabin arfaqi lil ma'dum, bergantung sebab nama pun kita berjalan.
kita bermusafir ni, terkadang kita tak boleh nak ijaz sangat, betul tak? Kalau kat rumah kita senang, azan sembahyang kan, tak ada apa kita ni. Tapi bila kita dalam perjalanan, kita tak boleh kontrol jam, kita tak boleh nak kontrol, dah masuk dah, bas kita dah masuk dah, ibu-ibu ke R&R, tiba-tiba tengok, ya Allah, 3 bas dah berhenti kan, 3 bas maksudnya 40 darab dengan 3,000. Tak ke ni, tak apalah, kita naik balik, tak jadi, kita pergi next R&R. Jadi Allah, tapi nanti kita dah jamak takhir, tak apa, tak ada masalah. Tak adalah jamak takdim tu lebih baik berbanding jamak takhir, kerana kedua-duanya kita ada qasad. Jangan lupa qasad, ibu-ibu ya. Kalau kita nak jamak takhir, kita kena qasad. So kedua dalam perjalanan, bila kita berjalan, Nabi kata kalau kamu berjalan 3 orang, jangan lupa untuk latih kedua. Jadi ketua perjalanan kena cakap, okey, kita nak jamak takhir, sekarang pasang niat. Kak Ina mau ambil mikrofon, jamak takhir. Niat. Kalau ustaz bawa kereta, ustaz lah yang akan cakap, okey, so kita jamak takdim, kita akan berhenti solat sini. Kalau kita tak sempat, jadi semua kena niat, kita nak jamak takhir, qasad kena ada. Kalau tak ada qasad, orang kata tak fikir pun pasal sembahyang, ibu-ibu. Tiba-tiba kan, dah pukul 5 kan, kita jamak takhir lah kan, kau niat pun tidak, tak fikir pun pasal solat zuhur. Ini qada. Ini qada. Orang yang sentiasa solat, ibu-ibu, setiap waktu tu dia mengingatkan tanggungjawab dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. So dia ingat nak solat kat mana, dia boleh kita panggil bersedia setiap waktu tu macam mana dia nak sembahyang. Okey, jom, ada tak soalan? Pelik juga kalau tak ada soalan, jamak qasar. Makcik kena balik awal ke Ustaz? Ya, ni beli betul 60 nak bagi 5 harga 60. Okay. So jadi ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, ada soalan? Okey, sila. Tadi jamak takhir tadi, kalau kita tak berniat kan, kalau bermakna kita buat yang akhir 4 rakaat ke atau 2 rakaat dulu? Sekali lagi, Kalau kita tadi berniat, tak berniat jamak takhir, tiba-tiba kita nak solat asar kita kata kan, adakah kita kena buat 4 rakaat ataupun 2 rakaat? okey, baik. Untuk jamak ibu-ibu, saya jawab soal ليس masuk qasad fil awal. ليس صح. يكون قضاء صح. هو يصلي يعني النية الصلاة لحالها ولا ينوي، لا يحصل على ثواب الجمع والقصر. يستطيع يقصر الظهور الذي ويقصر الظهور والنية الظهور فقط، ولا ينوي للعصر. صح. الآن لا ينوي الظهور، الآن وصل وقت عصر، بعدين هل يستطيع يقصر الصلاة عصر؟ هو ما زال لم يصلي الظهر، هو عند التكبيرة للصلاة وليس للوقت. التكبير النية عند التكبير للصلاة وليس للوقت. يستطيع يقصر. Okey. Baik, saya jawab ya. Saya bagi tahu pemahaman saya dengan soalan ibu. Dia ni dah zuhur tapi dia tak niat. Lepas tu masuk ke asar. Bila dah asar, dia nak sembahyang tu boleh tak dia sembahyang qasar? Zuhur dia tadi jadi qada kan? Asar dia tu dalam waktu. Jadi zuhur tadi boleh qada dan asar dia boleh qada ataupun tidak. Betul ya soalannya? Okey. Baik. Jawapan ni ibu-ibu boleh. Untuk asar tadi tu, untuk niat jamak dengan qasar adalah pada takbiratul ihram. Cuma dia tak jamak lah, dia sembahyang asar pada waktunya, tapi dia boleh tak qasar? Boleh. Jadi dia punya niat dia usalli fardal asri qasran raka'ataini lillahi ta'ala. Sebab tu jamak ni ada kadang-kadang boleh bersatu dengan qasar, kadang-kadang kita boleh pisahkan jamak dengan qasar. Okey, untuk solat qada tadi, untuk solat qada zuhur,
yang dia bawa ke asal. Boleh tak juga ada qasar? Tu ibu-ibu tadi kan kita dah baca tadi, dia punya matan dia tu, wa fa'itin fi safar in qasada, dan apabila dia tertinggal solat dalam keadaan musafir. Dia masih pakai musafir, cuma niat dia lupa tadi kan, dia tak buat jamak. Jadi dia boleh tak qasar? Boleh. Sebab yang tadi zuhur pun dia dalam keadaan musafir, dalam keadaan musafir fi safar. Walau al-aks, kalau terbalik, okey, orang musafir nak solat dalam apa nama, dalam mukim. Okey, yang kedua keadaannya, dia ni ibu-ibu dah sampai, dia ada solat yang dia tak solat dalam keadaan musafir, dia pun dah sampai rumah dia. Lepas tu dia nak qada dan nak qasar. Qada memang kena qada lah. Boleh qasar tak? Tak boleh, sebab dia dah tak keadaan musafir dah. Tapi dia kena qada tamam lah, qada 4 rakaat. Kalau musafir, dalam musafir, zuhur pun musafir, asar pun musafir, macam soalan ibu tadi, dia boleh qasar. Boleh dipendekkan 2 rakaat, tapi dia dengan niat qada lah tadi. Kan beza Islam dengan ibadah dengan adat ibu-ibu pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, orang itu bergantung kepada apa yang dia niatkan. Niat ni mudah ibu-ibu kan. Dia orang kata lintasan hati sahaja. So jadi kena pasang niat lah, kena qasad. Okey, seterusnya. Sila ibu. Boleh. Yang penting adalah niat. Niat itu adalah lintasan hati sewaktu permulaan perbuatan. Perbuatan solat adalah takbiratul ihram, niat dalam hati. Mungkin dia rasa macam terbelit-belit pula kan, jam takdir ma'al asri kan. Ustazah satu kerja pula saya nak menghafal. Siapa yang hafal itu nama dia lafaz niat. Lafaz niat sunat. Tapi niat dalam hati wajib rukun. So kalau tak boleh, yang bahasa Melayu tadi tu adalah dalam hati kita sewaktu takbiratul ihram. Okey dah. Tak semua pun, sebahagian daripada niat yang kita dah sebut sewaktu takbiratul ihram juga okey. Sebab takbir kan Allah, bukan banyak sangat ibu-ibu bila nak masukkan tadi kan jamak takdim mukhtasar dan 2 rakaat dia banyak pula ya. Dia yang penting, yang satu kena sebut saya solat, sengaja aku solat, itu yang penting. Kedua, nama solat, ya, jenis solat tu fardu ke sunat. Fardu jangan tinggal. Ketiga, ta'yin, iaitu kita punya nama solat itu berserta yang kita nak jamak ataupun qasar. So lebih kurang dalam 5 benda lah. Ya, aku sengaja aku solat, lepas tu fardu, lepas tu nama solat, lepas tu jamak, lepas tu qasar. Tapi kalau sebahagian waktu kita takbir tu, sebahagian yang lain-lain tu kita masuk selepas pada tu pun okey juga. Maksudnya dah kan. Tapi kita masih lagi berjalan niat tu, okey, tak apa. Di sebahagian ataupun kesemuanya sewaktu kita takbiratul ihram. Okey, sila kalau ada yang lain. Saya nak tanya, kalau ada orang buat guru kambing ni, semasa dekat Jepang ke kat mana-mana, diorang macam time Zohor tu, time ramai orang bersuara kan. Ya, betul. Macam tua-tua ke, siapa yang berkenaan yang ada tu, tak dapat nak solat kan. Ada yang cakap kita boleh jamak ke asal. Okey, soalan ni saya faham. Walimah masyhur. Jadi sahibul walimah hada يعني ليس موجود وقت للصلاة، بعضهم يقول تستطيع جمع تقديم بسبب وليمة الشغل في الوليمة، هل ممكن أم لا؟ لا نقبل. لا بسبب هذا ليس عنصر. العنصر هو المرض. لا، العنصر هو المرض المشقة. هذا وليمة ليست جهاد. أنا عندي يقول Okey, soal bagus. Macam ini
soal bagus walau sebab ramai orang yang sibuk belajar. Al-udhr, syarat udhr dalam matn az-Zubad, dia kata syarat udhr sakit yang kuat. Sakit yang kuat, makna tu sakit yang kuat dalam badan orang. Dalam badan orang, contoh macam dia potong kaki, tak boleh jalan. Dia macam sakit sampai doktor dah keluar report tak boleh berjalan yani 2 minit 3 minit. Ini uzur yang hujjah kuat. Tetapi kalau sibuk atau ini syarat atau hal lain. Mungkin ada qaul ulama, lain, yani mungkin boleh dia jamaah ta'khir atau jamaah taqdim. Tetapi dalam matn az-Zubad dia kata syarat uzur yang ada hujjah qawiyah. Macam tak ada kaki, macam doktor dah bagi report tak boleh berjalan banyak, nanti badan mati, yani ada yang bahaya kehidupan dia, yang ada madarah. Itu sahaja. Okey, saya nak baca soalan dekat Titi dekat TikTok. Boleh. Soalan dia kata, dia keluar negeri tapi tak cukup 2 marhalah, boleh tak nak jamak qasar? Okey. Tak cukup. Dia keluar negeri, maksudnya Malaysia ke Singapura, tapi tak cukup marhalah. 2 marhalah lah, tak cukup 90 km. Boleh tak jamak qasar? Tak boleh. Jawapan tak boleh jamak qasar. Syarat marhalah zaman sekarang contoh macam 86 km macam tu. Mazhab Syafi'i 86 km. Ini syarat. Dhahaban dan iyaban juga 80 kilometer, 86 kilometer. Okey, baik, ada lagi soalan? Okey, saya jawab simple, cepat-cepat je. Okey, sini ibu. Okey. Ada tampal-tampal. Betul? Okey, baik. Untuk anggota wudu ni tak banyak. Anggota wudu ni 4 saja. Kalau simpulan ataupun plaster yang terkena pada anggota wudu, ada beberapa cara kita boleh buat. Satu, sebelum dipasang, kita minta ada wudu dulu. Kita minta ambil wudu dulu daripada doktor. Contohnya, bila kita nak masuk hospital tu kan, dia nak pasang apa-apa pun, drink dulu kan. Cakap, boleh tak saya nak ambil wudu dulu. So bila kita dah ambil wudu, nanti apabila dipasang, dilekatkan, kita hanya sapu sahaja, jalankan saja. Walaupun tanpa air pun tak apa, sapu macam tu untuk buat syarat. Sebab apa? Kita dah ada wudu sebelum pasang. Okey? Apa tu? Dia bukan, dia belum tayamum lagi, ini dia wudu. Sebab yang lain tu dia okey, muka dia boleh kena air, tangan kiri boleh kena air, kaki boleh kena air, cuma sebahagian daripada tangan belah kanan, yang dia pun boleh kena air. So ini je, jangan kenakan dia dengan air ibu, nanti dia kena infection kalau kena lagi masalah, sebab ni terus kepada darah ni. Sebab tu doktor tak bagi kalau kita basah-basahkan dia, kita lalukan juga ke air buka, jangan, sebab sangat bahaya. Okey, jadi apa yang kita buat, wuduk dulu sebelum pasang. Itu satu. Tapi katalah nanti waktu setiap kali wuduk kita hanya jalankan sahaja dengan sapu sahaja, tak payah basahkan. Tempat lain kita basah macam biasalah, yang ni kita spray lah. Ini kita spray, yang ini tu kita jalankan saja. Tapi katalah kalau kita tak sempat berwuduk, ibu-ibu boleh plus, ambil wuduk plus tayamum. So wuduk macam biasa, tempat lain yang terni semua boleh kena air, tempat tadi jalankan saja. Lepas tu lepas pada wuduk, kita sediakan debu yang bersih. Debu yang bersih ni boleh ambil di ibu-ibu dekat luar sana, asalkan tak ada bau tai kucing tu, bersih dah tu. Ada orang jual debu tayamum kan, apa datang kat kedai, ustazah ada tak jual debu tayamum? Kak ambil je lah, kak nak beli, kak nak beli, saya pergi ambil je. Betul, ramai. Ramai. Bukan satu orang, banyak. Banyak kan.
Sebenarnya dia pun tak payah beli pun, ibu ambil je dah kat situ. Asalkan dia tanah, asalkan dia adalah tanah, jangan debu tepung ataupun bedak. Bedak dia bukan tanah. Bedak adalah daripada tepung, tak tahulah tepung apa orang buat bedak tepung beras misalnya kata kan. Tepung beras maksudnya dia makanan ya, daripada padi tu. Lepas tu dia tak boleh, dia mesti tanah. Ikutlah, kalau tanah hitam pun boleh, tanah warna coklat pun boleh, pasir, kan ada pasir yang halus-halus pun boleh, tak ada masalah. Okay, yang penting ambil kerana sebagai syarat. Dia bukannya kita kena betul-betul macam kita pakai bedak sejuk tu. Dia syarat je ibu-ibu, dah ambil dipiskan bedak tu. Lepas tu baru kita ni, tolong ni. Lepas tu kita sapu pada muka kita, muka tangan sahaja. So itu orang kita panggil melengkapkan kekurangan kita di dalam wuduk. Sebab ada bahagian yang kena anggota wuduk yang tak boleh sampai air, dan kalau sampai doktor kata mudarat. So kita Islam ini sangat mudah ibu-ibu. So kita buat macam tu, plus dengan tayammum. Ad-dinu yusrun. Okey, soalan ibu kita, sila. Lupa dah pula soalan dia. Tak begini. Katakan kita berlaku kan. Kita berlaku sebelum dulu dia tidur. Okey. Dia bila dia tidur dia macam dia cepat tidur bila waktu dia tak sembahyang lah. Dulu tak sembahyang lah. Dia sembahyang waktu masak. Dia boleh terbangun waktu masak. Dia kata dia dalam jamak. Lepas tu dia kata jamak. Ada jamak lah. Zuhur tu dalam kereta lah maksudnya. Bukan, dah sampai ke rumah lah. Rumah kat Melaka. Itulah rumah. Itulah. Okey, rumah. Okey, daripada KL dia pergi ke Melaka. Dia orang KL. Dia nak pergi rumah mak dia. Mak dia kat Melaka. Okey. Jadi dia dah tertidur dalam waktu zuhur tadi tu, tahu-tahu dia dah sampai asar. Waktu tu dia tak bangun. Sampai asar baru terbangun. Sampai asar baru terbangun. Okey, jadi soalannya? Soalannya, boleh ke? Zuhur tadi tu dia jamak. Ya. Dia tertidur. Dah tertidur. Sampai baru asar baru terbangun. Okey. Dia kata dia buat jamak. Lepas tu dia kata buat jamak. Sebab orang yang tertidur macam mana pula dia niat? Dah masuk waktu salat zuhur. Dah. Tapi lama betul dia tidur ya. 1:30 sampai 4:30 ibu-ibu. Sebab niat ni ikut pada dia lah. Mungkin dia terjaga kejap ke, tak apalah dia jamak lah. Mungkin dia sambung balik tidur ke, boleh berlaku. Jadi seseorang yang kalau dia kata dia dah berniat, so kita percayalah apa yang dia cakap tadi tu. Kerana niat ni suatu yang kita duduk dalam hati. Kita tak boleh nak belah dada dia, kita pun tak nampak. Okay, so kita terima je lah perkataan dia. Kalau kita yang mengalami tidur itu sendiri, ibu-ibu, kalau kita tak niat langsung, ibu-ibu dia tak jadilah jamak. Dia jadi satu uzur. Tidur adalah uzur dalam solat. Tidur uzur dalam solat. Maksudnya kalau nanti dia qada ataupun nanti dia solat asar tu, itu adalah dia punya tunai dia. Sebab dia katalah diangkat. Maksudnya memang rafa'al qalam anil thalas, diangkat pen itu pada 3 keadaan. Apabila seorang tertidur, tidak ditulis sebagai dosa. Sampailah dia dah bangun, ibu-ibu dia solat nanti dekat rumah mak dia, solat zuhur dalam waktu asar tadi tu, itu adalah tunai bagi diri dia. Kenapa? Memang dia orang kata tidur mati lah 4 jam tidur mati tu, tu dia tidak dikira berdosa. Tapi kalau dia dah terbangun, mungkin dia terbangun dia niat dengan tak apa jamak takhir, nanti dia tengok signboard kan belum sampai lagi ni kan, jadi dia pun berniat. Sedangkan zuhur sampai KL sampai Melaka tak sampai 4 jam. Maksudnya sini dah masuk waktu belum? Mungkin dia dah masuk waktu tapi dia tak sembahyang lagi, naik kereta pula tidur kan. Lepas tu sampai sana dah asar. So masa tu mungkin jadi qada lah kalau dekat sini. Kita bangun tak nak bangun. Kita bangun dia tak nak bangun. Menyakitkan hati betul Sepatutnya waktu dah azan tu kan, sebelum berjalan, sebab dah masuk waktu, patutnya solat dululah. Sepatutnya solat dulu. Ada satu keadaan, kalau orang yang sembahyang Jumaat, contoh sembahyang Jumaat, dia nak sembahyang zuhur, dan dia nak kita panggil, dia tak nak
dia nak meninggalkan Jumaat tu lah. Boleh ibu-ibu, tapi keadaannya mesti dia kena keluar pagi sebelum subuh. Untuk orang lelaki lah. Jadi kita ni ibu-ibu, laki kita ni, suami kita ni lelaki kan. Kalau kita nak keluar hari Jumaat, kita kena tengok timing ibu-ibu. Kalau kita kata kita keluar pukul 9, misalnya kata kita keluar pukul 9, lepas tu kita nak cakap kat suami, bang tak apa bang, jamak takhir je kan. Kita kena tengok kita keluar bukan sebelum subuh, maka dia tidak boleh tinggal Jumaat. Kena cari